Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 22 Oktober 2024 bersama saya Kemilia Nur Azlan. Seorang bekas pemimpin kanan PAS secara sinis mempersoal tindakan timbalan Presiden parti itu, Tuan Ibrahim Tuan Man. Semalam, Tuan Ibrahim mempertikai keputusan Perdana Menteri Anwar Ibrahim tidak mengambil gaji bagi jawatan yang disandangnya. Bekas Setiausaha Majlis Syura Ulama PAS Pusat, Khairuddin Aman Razali, berkata berdasarkan kenyataan dan perbandingan dibuat Tuan Ibrahim, ada pihak lain yang sepatutnya terasa. Malah katanya pihak yang terlibat itu berada dalam PAS sendiri. Menurut bekas ahli Parlimen Kuala Neros itu lagi, Tuan Ibrahim menyindir Anwar sebagai malaikat kerana tidak mengambil gaji bagi tugasnya di dalam kerajaan. Justeru, tambah Khairuddin, hujah tersebut mungkin digunakan Tuan Ibrahim untuk menjadi dalil dan justifikasi buat para pemimpin PAS yang mengambil gaji dan allowance sama ada sebagai menteri, menteri besar, ahli parlimen, exco dan pengerusi syarikat berkaitan kerajaan, GLC. Sepatutnya, kata Khairuddin, pimpinan PAS perlu bersimpati pada nasib pekerja-pekerja parti termasuk kaki tangan institusi pendidikan prasekolah mereka, Pusat Asuhan Tunas Islam, PASTI, yang diumumkan oleh sayap pemuda sebagai sukarelawan saja kerana dibayar gaji yang rendah. Berita seterusnya, polis menyiasat satu video tular yang memaparkan pertengkaran membabitkan seorang lelaki yang dipercayai pegawai Menteri Besar Kedah Sanusi Mat Nor. Polis menerima dua laporan membabitkan kejadian itu daripada dua lelaki berusia 48 dan 54 tahun. Menurut laporan Sinar Harian, Ketua Polis Kota Setar Siti Nor Selawati Saad berkata siasatan pihak polis mendapati kejadian itu berlaku pada pukul 11.50 malam Ahad di sebuah lokasi di daerah ini. Menerusi klip video berdurasi 1 minit 20 saat itu, beberapa individu dilihat meluahkan rasa tidak puas hati terhadap seorang lelaki yang dikatakan pegawai Menteri Besar itu. Ini setelah dia didakwa mengasari seorang wakil peniaga di tapak pasar malam Jalan Pegawai, Alor Setar. Lelaki berkenaan menafikan dakwaan dia mengasari peniaga tersebut, namun seorang individu lain memaklumkan kejadian itu akan dilaporkan kepada pihak polis. Siti Nor Selawati berkata, kedua-dua individu itu sudah dipanggil ke Ibu Pejabat Polis Daerah, IPD, Kota Setar untuk dirakam keterangan. Dalam perkembangan terbaru, Pegawai khas Menteri Besar Kedah Salmi Anas Ahmad dikatakan sudah berdamai dengan peniaga terbabit. Menerusi satu klip video di TikTok, kedua-dua individu terbabit dilihat saling bersalaman dan berpelukan sambil disaksikan orang ramai. Salmi ketika dihubungi berkata, mereka bertemu di sebuah warung di Alor Setar kira-kira pukul 11 malam tadi. Kita ke perkembangan Dewan Rakyat. Perdana Menteri Anwar Ibrahim tidak bersetuju dengan dakwaan ahli Parlimen PN bahawa kerajaan gagal menamatkan miskin tegar. Sebaliknya, Anwar berkata angka itu didorong daripada rekod sebelum ini, iaitu ketika PN menerajui negara. Terdahulu, ahli Parlimen Rantau Panjang Siti Zailah Mohad Yusof berkata kerajaan gagal menoktahkan miskin tegar mengikut tempoh ditetapkan. Jelas kepada kita daripada angka yang telah disebutkan yang berhormat, sebenarnya kerajaan masih gagal untuk menoktahkan kemiskinan mengikut tempoh yang disebutkan sebelum ini. Janganlah kata gagal. Jumlah ini Rantau Panjang, jumlah yang saya sebut mula tadi, itu jumlah masa kerajaan yang disokong oleh Yang Berhormat. Kita guna angka itu, dan dengar, kita guna angka itu dan kita selesaikan. Dalam pada itu, cadangan ahli Parlimen Muar Syed Sadiq Syed Abdul Rahman mencadangkan supaya peningkatan bantuan kerajaan kepada golongan susah dibuat secara berkala. Memberi reaksi kepada cadangan itu, Perdana Menteri menyifatkan ia sebagai cadangan yang baik. Jikalau Yang Berhormat Perdana Menteri boleh masukkan melalui pindaan undang-undang supaya peningkatan itu dapat dibuat secara berkala, secara tetap. Sebagai contohnya, kita ikut kadar inflasi negara secara tahunan atau setiap 3 tahun supaya kita tidak perlu tunggu untuk pengumuman ini dibuat melalui setiap belanjawan. Kalau kita dapat lakukan perkara itu, Yang Berhormat Perdana Menteri, you are effectively institutionalizing change. Tentang cadangan menetapkan dari segi peraturan undang itu akan kita kaji di satu cadangan baru, baik, iaitu dan lihat umpamanya keperluan meningkatkan berdasarkan
kenaikan kos sara hidup. Dewan Rakyat bertukar kecoh seketika apabila Ronald Kiandi membangkitkan janji menghapuskan hutang Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN. Ahli Parlimen Beluran itu berkata sebaliknya, kerajaan menerusi Belanjawan 2025 mahu mengurangkan subsidi yuran IPTA daripada kumpulan T15. Ada pemimpin-pemimpin sebelah sana yang melaung untuk memberi pendidikan percuma dan menghapuskan hutang PTPTN untuk rakyat Malaysia. Tetapi tidak direflek dalam bajet ini. Ahli Parlimen Kampar, Chong Jemin kemudian bangun mencelah dan menggesa Ronald menarik balik kenyataannya. 36-12. Mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan adalah disifatkan sebagai menghina majlis. Speaker, semalam saya tegur dia ini. Bagi saya habis dulu point of order. Dia bercanggah menggunakan peraturan 36-12 bercanggah dengan 37-2 mengganggu perbahasan Yang Berhormat. Tadi Beluran kata kita ada janjikan pendidikan percuma dan juga hapuskan PTPTN. Itu tak betul. Itu manifesto 2013. Jangan recycle pembohongan ini 2013 lagi. Sila tarik balik. Itu tak ada. Tak ada dalam manifesto. Tunjuk. Ada tak? Mana ada manifesto? Yang Berhormat Kampar. Mana manifesto siapa? Itu manifesto lama. Jangan 36-12 Yang Berhormat tidak boleh disalahgunakan. Tak ada. Manifesto 2022 tak ada parti yang janji pendidikan percuma, tak ada parti yang janji hapuskan PTPTN. Jadi saya harap Beluran boleh tarik balik. Itu satu pembohongan. Jangan nak mengeriukan Dewan. Sila. Yang Berhormat Kampar, sila duduk. Buat bohong. Manifesto lama jangan recycle. Buat bohong dalam Parlimen. Saya minta Puan Speaker. Saya minta Puan Speaker bagi satu keadilan. Mereka sebelum tu. Point of order 36-12. Yang Berhormat Kampar, sila duduk. Saya akan buat petua. Tadi Yang Berhormat Beluran tidak sebut mana-mana parti. Dewan Rakyat hari ini mendengar tentang keluhan jururawat kerajaan yang didakwa menerima kain berkualiti rendah untuk dijadikan seragam. Ahli Parlimen Bagan Lim Guan Eng berkata hal itu sehingga ada yang membandingkannya dengan kain kafan. Tentang aduan para jururawat bahawa kain yang diterima adalah sangat keras sehingga kedai jahit pun tidak disanggup menerima kain tersebut kerana takut jarum mesin mereka akan patah. Ada juga yang mengeluh bahawa kain yang diterima cepat menjadi kuning sehingga mereka dimarahi oleh matron mereka. Saya menimbulkan kes ini kerana yang lebih teruk lagi, ada jururawat yang memberi sedekah untuk digunakan sebagai kain kafan. Justru Lim menggesa Kementerian Kesihatan, KKM, untuk mendedahkan nama syarikat yang membekalkan kain tersebut dan apakah tindakan telah diambil terhadap mereka. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Kemina Nur Azlan untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.